Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifah binti Mat Nasir, bernambah matrik 050655 daripada kelas 6 Usuk B, Usuk 6B. Dan pada hari ini saya akan membentangkan kefahaman saya berdasarkan tajuk berdasarkan video yang telah diberikan, iaitu video yang kedua pada tarikh 30/12 hingga 5/1 yang bertajuk Kutub yang Ketiga. Okey. Kutub yang ketiga ini berkaitan dengan perbuatan Allah SWT, di mana perbuatan Allah SWT ini disifatkan sebagai suatu perkara yang harus dan ianya tidak boleh disifatkan suatu perkara yang wajib. Di sini terdapat 7 perkara ataupun dakwaan yang diiktikad tentang perbuatan Allah SWT inilah 7 dakwaan daripada Imam Ghazali, iaitu yang pertama, Allah SWT tidak wajib mencipta dan menetapkan taklif, di mana ianya bermaksud mendakwa dengan hujah dalil yang jelas, bukti yang terang dan nyata bahawa harus Allah SWT tidak menciptakan apa-apa. Termasuk sekalilah menciptakan apa-apa ni makhluk. Semua itulah sekiranya Allah SWT mencipta hambanya, harus Allah SWT tidak membebankannya bebanan tuntutan dan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Allah SWT boleh memberikan taklif yang tidak mampu dilaksanakan oleh hambanya, iaitu yang bermaksud harus Allah SWT mentaklifkan ataupun membebankan hambanya, menuntut mereka melakukan perbuatan-perbuatan ataupun apa-apa sahaja yang hambanya mampu ataupun tidak. Dan yang ketiga, Allah SWT boleh memberikan balasan buruk tanpa memberikan balasan baik kepada hamba yang taat. Harus bagi Allah SWT menyiksa ataupun menyakiti hambanya tanpa ada sebarang balasan lah. Tak ada balasan pun untuk Allah SWT jika dia menyiksa ataupun menyakiti hambanya. Kemudian yang seterusnya ialah Allah SWT tidak wajib menjaga kemaslahatan hambanya, yang bermaksud tidak wajib bagi Allah SWT memberi perkara yang terbaik untuk hambanya lah. Kemudian Allah SWT tidak wajib memberikan balasan baik dan balasan buruk, yang bermaksud tak wajib bagi Allah SWT menggunakan ganjaran pahala atas ketaatan ataupun kebaikan yang hambanya lakukan dan hukuman bagi perbuatan jahat hambanya lah. Kemudian tidak wajib mengenal Allah SWT kecuali selepas syarat mewajibkannya. Di sini apa yang dimaksudkan ialah tidak wajib bagi seorang hamba Allah mengenal Allah, ma'rifatullah, menggunakan akalnya, melainkan dengan syariat. Jika syarat menyuruh kita wajib mengenal Allah. Kemudian yang terakhir sekali ialah pengutusan Nabi adalah harus, tidak mustahil dan tidak wajib. Kalau Allah tidak mengutuskan para rasul, maka Allah menjadikan kebenaran para rasul. Bukan perkara pengutusan Nabi ni bukan perkara yang mustahil bagi Allah. Dan mungkin Allah akan menunjukkan ataupun membuktikan, menzahirkan dengan menunjukkan berlakunya mukjizat pada diri mereka, pada Nabi inilah. Kemudian pembahasan-pembahasan di atas itu ianya berdiri di atas pembahasan tentang makna 6 lafaz, iaitu al-wajib, al-hasan, al-qabih, al-ams, al-asafah dan al-hikmah. Okey. Di sini ada diterangkan mengenai cara yang sesuai penggunaan lafaz, iaitu yang pertama dengan menyatakan terlebih dahulu dengan menyatakan lafaz-lafaz contoh. Lafaz yang digunakan ialah lafaz al-wajib. Kemudian mengenal pasti makna dan gaya bahasa yang lain, melihat semula lafaz tersebut dan melihat perbezaan yang dikemukakan ataupun perbezaan yang berlaku lah.
Kemudian apa yang nak dikatakan dengan al-wajib ni mengenai perbuatan ini, dan disebut perkara sedia ada itu wajib. Contoh Allah wajib ada. Sebab apa? Sebab setiap perkara yang qadim wajib ada. Contoh yang kedua, matahari terbenam sebelah barat. Pun dikatakan sebagai wajib sebab terbenam barat itu memang perkara yang sedia ada. Okey, dan kemudian satu perbuatan kalau tidak ada yang mendorong untuk melakukan perkara itu dalam masa yang sama, tidak, maka perbuatan itu tidak wajib walaupun rasa cenderung untuk melakukannya. Apa yang dimaksudkan ialah walaupun tak ada dorongan pun untuk kita buat perbuatan tu, tapi kita rasa kita nak buat juga. Walaupun kita rasa nak buat benda tu, maka perkara tu tak wajib untuk kita lakukannya. Dan seterusnya ada kemungkinan dijangka hampir berlaku dan ada kemudaratan yang tidak dapat ditanggung. Ini adalah sebagai andaian perbuatan bagi wajib ni je lah. Dan kemudian perbuatan yang disabitkan memang begitu dalam pemikiran walaupun tiada perbuatan. Memang kita dah tahu dalam pemikiran kita memang dah siap benda tu walaupun kita tak lakukannya. Kemudian setiap perbuatan yang diketahui mendatangkan mudarat yang hampir kemungkinan berlaku tidak dikatakan wajib. Contoh, apabila dahaga tidak segera minum air. Dan kemungkinan lambat laun bila kita tak segera minum air itu, lambat laun akan menghadapi kemudaratan. Kita tak katakan, tidak dikatakan di sini dahaga minum air itu adalah wajib. Tapi bila kita dahaga, kalau tak minum air itu dengan segera, lambat laun akan menghadapi kemudaratan. Dan seterusnya, setiap perkara yang tidak ada kemudaratan dalam perbuatan itu, bahkan ada faedah ataupun perbuatan, maka perbuatan itu tidak dikatakan wajib. Sesuatu yang kita buat tu, dia tak ada kemudaratan, tapi dia ada faedah. Bila kita lakukan benda tu, tak dikatakan wajib. Contoh perniagaan, contoh cari harta. Kita cari harta tak ada kemudaratan tapi ada faedah untuk diri kita. Membuat perkara sunat. Kemudian, perbuatan wajib ini sekiranya tidak melakukannya akan tinggal kemudaratan yang nyata. Kemudaratan yang jadi macam mana? Sekiranya kemudaratan itu berlaku di akhirat nanti dan termasuk dalam kategori syarak. Apa yang dikategorikan oleh syarak itu dan kemudaratan itu berlaku di akhirat, maka perbuatan itu adalah wajib dilakukan. Dan perkara yang dikenal pasti akan kemudian berlaku di atas dunia, wajib juga untuk kita lakukan. Dan di sini dua makna bagi wajib, iaitu yang pertama iaitu umum, di mana ianya tidak terikat dengan akhirat lah. Dan bagi makna khusus terikat dengan akhirat lah. Dari segi yang terikat dengan syarak. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan salah satu makna bagi wajib ni lah. Dan ia kadang-kadang saja yang digunakan, iaitu perkara yang membawa kepada perkara mustahil. Sekiranya berlaku sudah pasti boleh membawa kepada kejahilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil ilmu Allah ni, wajib ni dia berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lah. Mustahil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bertukar menjadi jahil. Okey, sampai situ saja untuk penerangan kefahaman saya. Sekian, terima kasih.